Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina. Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما وعملا وفقها ووسع مدارك عقولنا يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين. أما بعد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين Baik, kemarin kita berhenti agak di pertengahan jalan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung dari situ, iaitu kita berhenti sebelum kita baca syair. Qala asy-sya'iru yakni al-Farazdaq. Katalah penyair iaitulah al-Farazdaq. Banuna banu abnaina. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi. Banuna ni makna kepada syair ni dulu, nanti kita terangkan apa kaitan ataupun syahid nahu, pembuktian nahu di sini. Banuna, anak-anak kami, banu abnaina. Banu abnaina ialah anak-anak kepada anak-anak kami. Maknanya cucu lah. Banuna, anak-anak lelaki kami. Wa banatuna, anak perempuan kami. Banuhunna, anak-anak lelaki mereka. Artinya anak lelaki kepada anak-anak perempuan kami, cucu juga. Yang nu sebelah lelaki, cucu sebelah lelaki. Yang ni cucu sebelah perempuan. Mereka itu abna'ur rijalil aba'in, anak-anak lelaki yang sifatul rijal, sifat kepada orang lelaki al-aba'ini, sifat kepada lelaki yang kuat, yang hebat, yang macho, gitulah dia nak puji lah. Syair berbentuk pujian. Baik. Untuk kita takhrijkan syahid an-nahwi di sini, syawahid an-nahwiyah min hadha sya'ri, kita nak kena faham apa yang telah pun kita bentangkan, kita bincangkan kemarin. Ini berujuk pada kemarin, iaitu kita kena ingat kita masih dalam syair 129 sampai 131 yang menyentuh tentang wujub ta'khiril khabar. Wajib kita mentakhiril khabar, yang mana antara mubtada' khabar itu ma'rifah kan, yastawil juz'an, sama level, ataupun nakirah kan. Di mana kalau nakirah pula dia salihah li ja'liha mubtada', boleh jadikan dia mubtada'. Dalam keadaan itu dia tidak ada mubaghin, tidak ada murajjih, maka wajib takhirkan khabar, itu hukum asli. Adapun contoh yang terakhir iaitu yang kita baca Abu Yusuf Abu Hanifah. Ini ialah contoh yang boleh kita, yang tidak wajib kita takhirkan khabar, seperti yang ternyata termaktub dalam syair yang merupakan hukum asli kita bincang ni. Ini untuk contoh yang ada mubayyin.
Abu Yusuf, Abu Hanifah. Contoh yang ada murajjih, maka boleh tidak wajib ditakhirkan khabar. Maknanya khabar boleh duduk di depan. Contoh yang diberi, tengok. Kita ambil daripada awal sikit tu, fa'in wujida tu, daripada situ bermulalah perbahasan kita. Mana dia? Kita tengok sikit nah. Fa'in wujida dalilun yadullu ala anna al-mutaqaddima khabarun jaza. Kalaulah ada dalil. Dalil itu dalam istilah yang lain, dalam syarah Ibn Aqil disebut mubayyin. Yang disebut oleh tuan guru kami murajjih. Jadi mana pun boleh. Andai kata al-mutaqaddim itu ada mubayyin dia, ada murajjih dia. Ala anna al-mutaqaddima khabarun jaza. Harus apa? Harus kita takdimkan khabar. Kita ujub dah takhir khabar. Jadi ini adalah contoh yang bertentangan dengan apa yang disebut oleh Ibnu Malik. Kaqaulika, seperti kata kamu, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf tilmiz li Abi Hanifah. Seolahnya di sini ada tashbih Abu Yusuf tu ka Abi Hanifah, macam Abu Hanifah. Kan? Jadi mana musyabbah, mana musyabbah bih? Musyabbah ialah Abu Yusuf. Abu Hanifah musyabbah bih. Fayajuzu taqaddumul khabari. Maka harus dalam keadaan ini kita dahulukan khabar. Yang asalnya itu wajib kita takhirkan. Wujub takhir. Tapi dalam hal ini, kerana ada mubayyin, kerana ada murajjih, kan? Maka, kerana ada dalil, wahwa Abu Hanifah. Kita dahulukan khabar. Iaitulah Abu Hanifah. Kita pun sebut Abu Hanifah, Abu Yusuf. Boleh. Li'annahu, kerana ianya ma'lum. Annal murada, bahwasanya yang dikehendaki ialah mentashbihkan. Tashbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah. Orang tahulah kita nak tashbih Abu Yusuf dengan Abi Hanifah. Kan? Mana boleh buat terbalik. Tetapi oleh kerana maklum, oleh kerana ma'ruf. So maklum itulah qarinah. Ma'ruf itulah qarinah. Ya, kedua-duanya itulah mubayyin. Keduanya itulah murajjih yang membolehkan khabar muqaddam. Jadinya kita sebut Abu Hanifah, Abu Yusuf. Dan ini kebetulan kama qultu lakum bil ams, seperti yang telah ana sebut kepada antum kemarin, dalam bab balaghah pun al-Arab mengharuskan yujizu taqdim al-musyabbah ala taqdim al-musyabbah bi ala al-musyabbah. Aduh, jadi kuat di situ. Baik. Nah, jadi fayajuz taqaddumul khabar. وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. Bukanlah kita nak tashbihkan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, kerana sejarah telah merekodkan, hukum telah menyatakan Abu Yusuf tu tilmiz li Abi Hanifah. Kalilah kok mana pun orang akan faham. Itulah mubayyin, itulah murajjih. Wa minhu, ini kita baru masuk bab hari ini. Wa minhu, dan sebahagiannya contoh yang daripada syair yang membolehkan, yang tidak mewajibkan takhirkan khabar, artinya membolehkan khabar didahulukan. Yang ini ialah merupakan mubayyin, itulah dalil, itulah murajjih, iaitulah qalu syair banuna banu abnaina. Kalau ikut i'rab, banu abnaina itu ialah mubtada' muakhar. Mubtada' tapi ditakhirkan. Tak wajib lagi dah khabar itu ditakhirkan. Mubtada' pula ditakhirkan. Khabarnya mana? Khabarun muqaddamun ialah banuna.
Apa makna syair ni? Kan? Kalau wajib dia jadi banu abnaina banuna. Banu abnaina artinya cucu-cucu kami, iaitulah anak laki kepada anak laki kami, banuna, sama macam anak-anak kami. Tapi itu bukan yang dimaksudkan, kerana di sini penyair ni dia nak mentashbihkan, ataupun kita nak mentashbihkan cucu kita tu macam anak-anak kita. Maknanya hebatnya cucu kita macam anak kita. So ketika itu tak wajib lagi dah kita takhirkan khabar. Itulah yang dikatakan mubaghin. Jadi tak sama. Banuna, banu abnaina baru capai maksud. Artinya kita mentashbihkan cucu kita itu dengan anak-anak kita. Faham? Jadi dia tak boleh terbalik. Kalau terbalik jadi makna yang lain. Jadi taqdimul khabar ma'a istiwa'ihima fit ta'rif liwujud qarinah. Itu dhabit di sini. Kita jadi tak wajib lagi takhirkan khabar. Kita taqdimkan khabar dengan ma'a istiwa'ihima fit ta'rif, dengan sama, kedua-duanya sama pada ma'rifah. Sebab apa dia kata itu? Ma'a istiwa'ihima fit ta'rif. Kan? Jangan lupa dalam matan. Asal hukum, kalau ma'rifah, kedua-duanya ma'rifah, famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukra. Kalau mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah, tak boleh. Wajib takhirkan khabar. Tapi di sini tidak berlaku. Kita boleh takdimkan khabar walaupun ma'a istiwa'ihima fit ta'rif, sama level pada sudut ma'rifah, sebab liwujudi qarinatin. Qarinah dia apa dia? Ialah kita nak beritahu cucu-cucu kita tu sama dengan anak-anak kita. Bukan kita nak abang anak-anak kita, hebat sama macam cucu. Terbalik faham? Itulah dia mubayyin, itulah murajjah, itulah dia al-qarinah. Baik. Jadi faham? Banu hunna, yang ni kita tak ambil kira lah, kita kira syahidnya. Banu hunna tu anak-anak lelaki, hunna kepada anak-anak perempuan kami. Maknanya cucu kami dari sebelah anak perempuan kami. Jadi tak kira lah mana-mana pun. Kan? Cucu di sebelah anak lelaki ke, cucu sebelah anak perempuan ke, abna'ur rijal al-aba'in. Mereka ni ialah anak-anak seorang lelaki yang hebat. Maknanya Farzak ni puji dia. Dipuji diri dia. Cucu-cucu dia hebat macam anak-anak dia. Kalau cucu hebat, anak hebat, Tok Wan lagi hebat. Itu maksud dia. Faham? Faham? Baik. Faqawluhu banuna, dia akan beritahu. Maka katanya, kata Farzak, kata syair banuna dalam syair tu ialah khabarun muqaddamun wa banu abnaina mubtada'un muakhar. Li'anna al-murada, kerana yang dikehendaki ialah al-hukmu, dia nak hukumkan ala bani abnaihim bi'annahum kabanihim. Ala bani abnaihim ni maknanya dia nak hukum dia cucu dia hebat sama macam anak-anak dia. Walaysa al-muradu al-hukma, bukanlah dikehendaki dia maksudkan nak hukum ala banihim, anak-anak dia, bi'annahum kabani abnaihim. Macam kita sebut tadi ya. Mestilah cucu tu hebat ikut anak-anak kan. Takkan anak-anak hebat ikut cucu, terbalik lah. Itulah mubaghin, itulah murajjah. Itu baru yang pertama, tempat yang wujub takhiril khabar, iaitu ayakuna kullu minal mubtada wal khabar ma'rifatan aw nakiratan salihatan li ja'liha mubtada wala mubayyin lil mubtada minal khabar. Baru satu. Itu dalam matan famna'u hayna yastawil juz'ani afan wa nukran adimai bayan. Semua ada 5 lah. Wajib takhirkan khabar. Memang ikut susunan mubtada lepas tu khabar. Cuma khabar tu wajib ke harus ke? Yang ni wajib. Ini tak wajib. Sekarang yang kedua.
Mana satu tu? Atas pada kita baca tadi, al-awwalu, bulatkan, letakkan nombor bagi mudah. Letakkan nombor. Wasani, dan yang kedua apa dia? Wujubu ta'khiril khabar, wajib ta'khiril khabar. Ayyakuna al-khabaru fi'lan, bahawa adalah khabar itu fi'lan. Khabar tu ialah fi'lan ay jumlatu fi'lin, jumlah fi'liyah. Khabar tu jumlah fi'liyah. Dia ada mubtada, lepas tu khabar tu jumlah fi'liyah. Yang mana fi'il itu rafi'an li dhamiril mubtada'i mustatiran, yang merafakkan bagi dhamir mubtada. Dhamir mubtada ni maksudnya dalam fi'il itu ada dhamir mubtada mustatir. Maksud dhamir mubtada, dhamir dalam tu yang mustatir, bukan dhamir yang baris, bukan isim yang zahir, yang akan kembali kepada mubtada. Biasanya fi'il yang mufrad tu, itu dipanggil dhamirnya dhamir mustatir. Nahu Zaidun qama. Zaidun qama, kan? Dia merafakkan apa ni? Fi'il itu rafi'un li dhamiril mustatir. Dia merafakkan makna merafakkan dhamir yang mustatir dalam tu taqdiruhu huwa, kan? Faqama, maka kalimah qama wa fa'iluhu al-muqaddar, dan dia beritahu siap dah, dan fa'ilnya yang ditakdirkan. Fa'il yang ditakdirkan yang ada dalam qama iaitu huwa. Kan? Khabarun an Zaidin. Khabarun an Zaid itulah menjadi khabar kepada Zaid. Tu. Jadi kalau orang tanyalah mana dia mubtada, mana khabar? Zaidun mubtada, khabar dia ialah fi'il dan fa'il yang dhamir mustatir dalam qama, itulah ada khabar an Zaid. Oleh kerana itu, la yajuzu taqdimu, tidak haruslah mentakdimkan. Artinya kita letakkan qama Zaidun. Fala yuqalu qama Zaidun. Okey. Kita nak dhabit apa? Tak boleh itu sebab apa? Qama Zaidun. Kalau dalam kita kaedah belajar nahwu, kita kata qama tatlubu Zaidan ala annaha fa'il. Jadi qama ni dia akan tuntut Zaid tu ala annaha fa'il. Artinya bahasa yang mudah faham, dia bukan lagi jumlah ismiyah mubtada khabar, dia tuntut fi'il ni, dia tuntut fa'il. Jumlah fi'liyah dia terkeluarlah daripada bab mubtada dan khabar. Jadi qama tatlubu Zaidan ala annaha fa'il. Faham tak? Ala ayyakuna Zaidun, di atas bahawasanya adalah Zaid itu ialah mubtada muakhar, kan? Tak boleh. Wal fi'lu khabar muqaddam, tak boleh. Betul, setelah itu dia ada ataf dengan bal. Kan? Bal makna apa? Lil idrab al intiqali. Hukum yang setelah dimansuhkan dipakai hukum yang selepas. Bahkan yakunu Zaidun adalah kalimah Zaid itu menjadi fa'ilan liqama, jadi fa'il bagi qama, fala yakunu min babil mubtada'i wal khabari, maka tidak adalah ia daripada bab mubtada' dan khabar lagi, bal min babil fi'li wal fa'il. Mudah untuk difaham, tak susah, tak ada masalah. Falau kana al-fi'lu, maka jikalau seandainya fardu takdir adalah fi'il itu rafi'an li zahirin. Ini isu yang kedua. Dia merafakkan fi'il isim yang zahir. Dia merafakkan dhamir yang zahir, maksudnya isim yang zahir. Contohnya nahu Zaidun qama abuhu. Kalaulah dia merafakkan isim yang zahir, hukumnya jazat taqdim. Adapun kalau dia merafakkan fi'il itu merafakkan dhamir mustatir, wajib takhirkan ataupun mamnu' taqdim al-khabar yang lebih tepat. La yajuz. Kalau dia merafakkan fi'il itu merafakkan isman zahiran, contohnya macam Zaidun qama abuhu, itu tak wajib lagi takhir, bahkan khabar jazat taqdim. Harus didahulukan. Fataqul, untuk contoh Zaidun qama abuhu,
maka anda boleh sebut qama abuhu Zaidun. Kenapa? Cuba perhatikan. Kama qultu lakum sabiqan, indama nata'allamu an al-mubtada' wal khabar, ay ismun atau an fi'lin wa fa'ilin. الفعل والاسم بمعنى جملة الاسمية وجملة الفعلية. هاتان الجملتان تعتبر عمدة في الكلام. Diibaratkan umdah fil kalam. Maka kena detail dalam bab i'rab. Kena detail dalam bab i'rab. Baik, kenapa yang ini boleh? Kita takdimkan. Sebab dia merupakan fi'il zahir. Kita Zaidun qama abuhu, kita takdimkan qama abuhu Zaidun, maknanya keadaan dia terbalik. Sebab apa? Baik-baik, tengok pelan-pelan. Kita ambil pada awal. Bal min babil fi'li wal fa'il. Falau kana al-fi'lu rafi'an li zahirin. Mana fi'il yang rafi' bagi zahir? Qama abuhu. Abuhu fa'il yang zahir dah, isimnya zahir dah. Kalau isimnya zahir, harus kita takdimkan. Kita terbalikkan. Qama abuhu tu, kita tak depan Zaidun jadi mubtada' muakhar. Jumlah qama abuhu ialah, jumlah itu ialah khabar muqaddam. Kenapa boleh? Sebab kalau tadi dalam contoh Zaidun qama, Zaidun qama, tak boleh kita kata qama Zaidun. Kalau ubah aja, strukturnya berubah. Strukturnya berubah. Kenapa? Karena khabar yang fi'ilnya merafakkan, jumlah fi'alah yang merafakkan apa dia? Dhamir mustatir, tak boleh kita dahulukan. Sebab kalau kita dahulukan, dia akan tuntut Zaidun itu sebagai fa'il. Maka berubah tajuk, tak jadi lagi mubtada' khabar, dia jadi fi'il fa'il. Maka begitulah yang berlaku kepada Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu contoh fi'il yang mana fi'il itu merafakkan isman zahiran. Rafa'al fi'lu isman zahiran. Mana isim zahirnya? Iaitulah abuhu. Nampak tak zahir? Nampak tak? Jelas. Bermula Zaid telah berdirilah oleh bapaknya Zaid. Jadi jumlah khabar jumlah qama abuhu menjadi khabar kepada Zaidun. So boleh tak terbalikkan? Boleh. Qama abuhu Zaidun. Itu isu yang paling besar. Sebab jawapannya ialah kalaulah kita kata qama abuhu Zaidun. Jadi qama itu dia telah mengambil isim yang zahir itu. Qama akhadha isman zahiran. Dia ambil habuan dia dah. Jadi dia tak kacau lagi dengan mubtada' Zaidun tu. Mubtada' yang akhar tu dia ambil habuan dia dah. Tapi kalau contoh Zaidun qama, dia tak boleh. Dia tak ambil habuan dia lagi. Dia nak kena ambil habuan dia. Jadi fi'il pada qama, waktu mana dia ambil dah, lamma akhadahu, dia ambil habuan dia dah. Habuan dia adalah bila ada fi'il, habuan dia adalah fa'il. Hukumnya lam yatawajjah 'alal mubtada'. Dia tak ganggu gugat lagi mubtada' yang ada. Walaupun mubtada' itu duduk kemudian. Dia dah ambil habuan. Pasal apa? Nanti akan ada contoh, dia akan merebut. Dia akan merebut. Baik, tak apa. Waqad taqaddama dhikrul khilaf fi dhalika, dan telah terdahulu ada sebut tentang khilaf tentang perkara ini pada yang demikian ini, pada yang demikian itu. Dah berlalu dah kata dia. Baik. Wa kadzalika, dan demikianlah yajuzu taqdimu, harus oleh mentakdimkan. Takdim apa? Takdim khabar. Dia jadi tak wajib. Idza rafa'al fi'lu, apabila merafa'lah oleh fi'il itu dhamiran barizan, akan dhamir yang baris, nahu az-zaidani qama. Dia merafa'kan dhamir yang baris. Baris ni kita dah belajar lah dulu dalam dhamir.
dalam bab isim ma'rifah antaranya dhamir. Baris ni tanda dia nampak. Mana ada dhamir yang baris tu alif pada qama. Kan? Kalaulah fi'il dia merofakkan fi'il qama, dia merofakkan fi'il dhamir yang baris. Pada contoh az-zaidani qama fayajuzu an tuqaddimal khabar, maka harus kamu dahulukan khabar, fataqul qama az-zaidani. Mudah cakapnya, kalau zaidun qama pada mufrad tak boleh kita kata qama zaidun, tapi kepada tasniah qama az-zaidani qama, kita boleh terbalikkan, kita kata qama az-zaidani. Harus kita dahulukan khabar. Asal pada az-zaidani qama itu khabar itu dalam bentuk khabar jumlah fi'liyah. Harus kita takdimkan khabar. Yajuz taqdimul khabar. Sebab apa? Sebab li'anna al-fi'la akhadha fa'ilahu. Berbeza dengan qama zaidun. Qama zaidun dia tak ada lagi habuan dia. Dia nak habuan dia. Habuan aku ialah fa'il. Fa'il aku ialah zaidun tu. Maka terus berubah wajah. Jadi jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il. Adapun qama az-zaidani, fi'il telah pun mengambil habuannya, iaitu habuan dia apa? Tanda fa'ilnya ialah alif yang ada di situ. Oleh kerana itu, dia tak lam yatawajjah 'alal mubtada'. Dia tak kata dah mubtada' ambil lah. Sama macam Zaidun qama Abu. Kedua-duanya konsepnya sama. Qama Abu Zaidun tu fi'il telah mengambil haknya. Jadi kesimpulan dia, kalau nak dhabit lah. Kita baca yang kedua ni, kan. Rafa'al fi'lu dia ada 3. Fi'il yang merafakkan tu dia ada 3. Yang pertama, rafa'al fi'lu, anda sebut sekali je, rafa'al fi'lu telah merafa'lah oleh fi'il. Yang pertama, dhamiran mustatiran, dhamir mustatir macam Zaidun qama. Kan? Yang ni mamnu' taqdim khabar. Artinya wujub takhir. Khabar tak boleh tak dulu. Jadi qama Zaidun tak boleh. Yang kedua, rafa'al fi'lu telah merafa'lah oleh fi'il akan apa? Isman zahiran. Macam contoh yang kita baca tadi. Qama abuhu Zaidun. Kan? Qama abuhu Zaidun. Kita boleh kata qama abu, contoh Zaidun qama abuhu, kita boleh kata qama abuhu Zaidun. Itu fi'il murafa' isman zahiran. So kalau di sini jazat taqdim. Tak wujub takhir khabar. Khabar harus didahulukan. Yang ketiga dhabit dia, rafa'al fi'lu, fi'il telah merafa'kan apa dia? Dhamiran barizan, dhamir yang baris, contohnya az-Zaidan qama. Haruskah wajib? Yajuz. Haruskan juga, tak wajib lagi lah takhirkan khabar. Harus taqdimul khabar. Kita kata qama az-Zaidani. Itu dah ada kesimpulan setakat tu. Sampai hak nombor 2 ni kesimpulan dia begitu. Baik, yang itu merujuk dalam bait yang ke-130. Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara. Cuma ada sedikit al-i'tiradat daripada Ibnu Aqil ala al-matin ala Ibn Malik di atas bait ini. Nanti kita tengok apa i'tiradat dia. An tuqaddim al-khabar fataqul qama az-Zaidan wa yakunu az-Zaidan mubtada' muakhar. Maka adalah Zaidan ketika itu, ketika didahulukan qama, dia menjadi mubtada' muakhar, wa qama khabaran muqaddaman wa mana'a dzalika qaumun, dan satu kaum menegah, tak boleh i'rab begitu. Baik. Wa idza 'arafta hadha, ini yang dikatakan i'tiradat daripada siapa dia? Ibn Aqil. Dan apabila engkau mengetahui akan ini, kamu dah faham dah isu ni, isu tentang yang kedua ni, ayakuna khabar fi'lan rafi'an li dhamir mubtada' mustatiran tu, kan? Fa qaulul musannifi, maka kata-kata musannif dalam bait 130, kada idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'maluhu munhasira.
Jadi ambil yang syatrul awal sahaja. Syatrul tsani itu dimasuk yang ketiga dah. Syatrul awal daripada bait 130 iaitu kadza idza mal fi'lu kana al khabara. Itu maksud dia. Kalau kamu tahu begitu, yaqtadi wujubu ta'khir al khabar al fi'li mutlaqan. Nescaya memberi arti, memberi faham, wajib mentakhirkan khabar yang berbentuk fi'li mutlaqan. Maksudnya tak kira mana-mana, asalkan khabarnya khabar yang berbentuk fi'li, artinya khabarnya khabar jumlah fi'liyah, maka hukumnya wujub ta'khir kalau ikut zahir kalam al-musannif. Nampak tak? Kalau ikut kalam musannif, dia kata kadza idza mal fi'lu kana al-khabara. Artinya mana-mana khabar jumlah fi'liyah wajib ta'khir khabar mutlaqan. Sedangkan hukumnya kan, walaysa kadzalik, hukumnya bukan begitu. Kenapa? Tahu tak? Kan tadi kita baca yang tiga tu. Yang wujub ta'khir al-khabar hanyalah kepada yang fi'il yang murafa' dhamir mustatir. Bukan mutlaqan. Tapi zahir kalam musannif menunjukkan mutlaqan. Sebab dia tak beritahu apa? Kadza idza mal fi'lu kana al-khabara. Demikianlah apa? Wajib ta'khirkan khabar apabila idza mal fi'lu, fi'il itu artinya kana al-khabara adalah khabar. Dalam arti kata yang lain, dalam mubtada khabar, khabar itu jumlah fi'liyah mutlaqan. Maka wujub ta'khir. Walaysa kadzalik. Sebenarnya bukan begitu. Sebab dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Ada tiga tu. Kalau dia fi'il itu merafa'kan isim yang zahir, tak wajib ta'khir. Kalau dia merafa'kan dhamir yang baris, tak wajib ta'khir. Nampak? Jadi walaysa kadzalik, mana itu bentuk al-i'tiradat ataupun al-intiqadat daripada Ibnu Aqil ala Ibn Malik. Walaysa kadzalik. Innama yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustatiran. Yang mana hanya saja wajib ta'khirnya apabila dia merafa'kan dhamir yang dhamir bagi mubtada yang mustatir sahaja, tak termasuk semua. Yang dua lagi tidak wajib. Kama taqaddama, seperti yang telah terdahulu. Baik, itu baru dua. Daripada matan famna'u hayna yastawil juz'ani urfan wa nukran adima bayani. Itu nombor 1 selesai. Nombor 2 kadza idza mal fi'lu kana al khabara, baru selesai tadi. Sekarang kita masuk dalam syatrul tsani, itu masuk yang ketiga, perkara-perkara yang mewajibkan takhir al khabar, iaitu au qusida isti'maluhu munhasira. Baik. As-salitsu, yang ketiga, ayyakunal khabaru mahsuran bi innama, bahawa adalah khabar itu dihasarkan dengan innama, dihinggakan. Ini dalam bab al-hasru, maknanya macam al-qasar, bab qasar lah, hingga. Jadi khabar yang dimahsurkan dengan innama, nahu innama zaidun qa'imun, hanya saja. Innama kalau orang Melayu terjemah gitulah. Hanya saja ni tak ada awalnya lah. Zaid itu qa'imun. Nampak? Yang ini mana khabar? Khabarnya ialah qa'im. Zaidun mubtada. Artinya khabar itulah yang dimahsurkan dengan innama. Baik, sebelum kita lanjut, bab al-hasru ni ada kalanya dihasarkan dengan innama, ada kalanya dihasarkan dengan an-nafyu wal istisna. Apa beza dua? Mahsur dengan innama la yatamayyazu illa bi ta'khirihi daiman. Pegang yang tu, itu dhabit dia. Kalau dihasarkan, dimahsurkan dengan innama, dia tidak terserlah kecuali dengan takhirkannya sentiasa. Mana yang duk last sekali, itulah dia mahsur. Mahsur alaih dia. Kalau contoh Zaidun qa'im, mana yang mahsur? Iaitulah qa'im yang duk kemudian tu. So, macam mana kita nak faham? Apa yang kita iskalkan?
Kalau dia kata mahsur tu ialah khabar. Khabar tu kebetulan qaim. Maknanya yang kita iskalkan, yang kita muskilkan. Zaid tu al-iskalu fi Zaid. Qaimun kana atau qa'idan. Dia berdiri ke dia duduk? Qaim atau qa'id? Kan Zaid, kan? Ada seorang Zaid. Dia berdiri ke dia duduk? Itu yang iskal, muskilah dia. Keraguan dia. Tapi bila disebut innama Zaidun qa'imun, hanya sesanya Zaid itu ialah orang yang berdiri, maknanya dia menafikan Zaid itu orang yang duduk. Dalam isu ini, bukan kita nak tanya orang, adakah Zaid itu banding dengan orang lain, kan? Dia orang yang berdiri. Zaid berdiri ke orang lain berdiri, bukan nak banding dia dengan orang lain, tapi hanya diri dia sahaja, sama ada dia bangun, qa'idun atau qa'imun. Dia berdiri atau dia duduk. Cuba kita ubah, kita terbalik. Apa beza bila kita kata innama Zaidun qa'im dengan innama qa'im Zaidun? Andainya, kalaulah seandainya boleh kita ubah. Kita kata innama qa'im Zaidun. Ketika itu ramai orang lain lagi. Hanya saja yang berdiri ialah Zaid. Nampak tak? Kita bandingkan Zaid tu dengan orang lain. Tetapi dalam contoh innama Zaidun qa'im, kita tak bandingkan Zaid dengan orang lain. Kita hanya dia seorang saja. Isunya al-ishkal fi hal Zaidun qa'im atau qa'id. Adakah Zaid itu berdiri ataupun duduk? Maka berlakulah maksudnya innama Zaidun qa'im. Jadi mahsur bi innama, kan, la yatamayyazu illa bi ta'khirihi daiman. Dia mesti duduk kemudian. Berbeza dengan al-hasru atau al-mahsur dengan an-nafyu wal istisna. Baik, dia bagi dua bentuk di sini. Dia bagi dua bentuk. Baik, bentuk yang kedua tadi dengan innama lah, dengan innama. Bentuk yang kedua ialah au bi illa, ataupun dengan illa. Nahwu contohnya seumpama ma Zaidun illa qa'imun. Tiadalah Zaid itu illa qa'imun. Sama tak maksud dengan innama Zaidun qa'im? Sama. Cuma beza menggunakan adawat. Kalau dengan innama, mahsur alaih dia sentiasa di hujung. Kalau guna illa, mahsur dia sentiasa setelah illa. Walaupun illa dengan mahsur tu duduk kemudian ataupun duduk dulu. Dia ikut dengan illa. Itu beza dia. Jadi kalau nak dhabit dalam bahasa Arab, ana ulang balik nah. Kalau dengan innama, mahsur bi innama la yatamayyazu illa bi ta'khirihi daiman. Kalau mahsur bi illa, ma dakhalat alaihi illa muqaddaman atau muakharan kana. Barang yang masuklah kepadanya illa, duk dulu ke duk kemudian, tak kira. Aku ikut illa. Dia tak sama macam innama. Tapi maksud ma Zaidun illa qa'im juga iskalnya ialah adakah Zaid qa'id atau qa'im. Jadi kita pun sebut tiadalah Zaid itu illa qa'imun, kecuali dia orang yang berdiri, bukan orang yang duduk. Sama dengan innama Zaidun qa'im. Wahwal muradu biqaulihi. Jadi bila qa'im itu khabar, mahsur bi innama, wajiblah ta'khir. Sebab diqasadkan begitu maksudnya. Wahwal muradu biqaulihi. Dan itulah yang dikehendaki dengan kata-katanya, kata-kata Ibnu Malik, aqusida isti'maluhu munhasira, dalam asy-syatrul tsani bait 130. Sepenuh-penuh bait yang full, kadza idza mal fi'lu kana al-khabara aqusida isti'maluhu munhasira. Nampak tak dia sebut qusida? Faham tak qusida? Sebab dia qasadkan Zaid itu, Zaid ni bangun ke duduk? Kalau dia qasadkan sebaliknya lah. Zaid ni banding dengan orang lain, dia bangun ke duduk? Banding dengan orang lain. Sebab itu au qusida, kena faham. Qasad dia begitu. Baik. Fala yajuzu taqdimu qa'im ala Zaidin fil mithalain. Maka tidak haruslah mendahulukan qa'im ala Zaid pada dua contoh yang telah pun berlalu. Wa qad jaa'a at-taqdimu ma'a illa syudzan.
Dan sesungguhnya telah datanglah at-taqdim, artinya takdim dengan illah. Hal keadaan dia itu syadz, kaqauli syair, seperti kata syair. Jadi bila menyanggahi mukhalif lil qiyah ni syadz lah, biasanya dalam syair lah, laisa fil ikhtiyar, bukan dalam kalam nasar. Faya rabbi hal illa bikan nasr yurtaja alaihim wa hal illa alaikal muawwalu. Al-bait lil-Kumayyid lil-Kumayyid ibn Zaid al-Asadi, lil-Kumayyid, Kumayyid. Kami sebut Kumayyid, lil-Kumayyid. Seorang syair. Jadi Kumayyid ni kalau tengok di bawah tu, syair al-muqaddimu, penyair zaman dulu, al-alim bi lughatil Arab, yang alim dengan bahasa Arab, al-khabir bi ayyamiha, berpengalaman dengan sejarahnya, sejarah orang Arab, wa ahadu syu'ara Madar, salah seorang syu'ara kabilah Mudar, al-muta'assibina 'ala al-Qahtaniyah, yang ta'assub kepada Arab Qahtan. Arab Qahtan, Adnan, ingat tak sejarah keturunan Arab zaman dulu. Wal bait min qasidatin, ini duduk dalam di bawah tu, dalam tahqiq tu, dalam Minhatul Jalil. Bait ini min qasidatin lahu min qasaid tusamma al-Hashimiyan. Qalaha fi madhi Bani Hashim, dia Jack Bani Hashim. Bani Hashim ni keturunan Arab yang melaluinya nasal keturunan Rasulullah SAW. Apa makna faya rabbi hal illa bikan nasru yurtaja? Wahai Tuhanku, adakah illa bika, kecuali denganmu? Illa bika tu khabar muqaddam, an-nasru yurtaja itu mubtada muakhar. Kan? Kecuali dengan kamu, an-nasru, bantuan yang diharapkan, alaihim, ke atas mereka, wahal, dan adakah juga kecuali ke atas kamu, alaikal muawwalu, ke atas kamulah bantuan. Jadinya kan, kalau kita nak takdirkan illa bika tu, sepatutnya illa bika tu, satu set illa bika tu, dia khabar muqaddam, kan, khabar yang duduk dulu, sepatutnya duduk belakang tu. Kalau kita takdirkan hal yurtajan nasru, adakah boleh diharapkan bantuan pertolongan kecuali dengan kamu, tiba-tiba dia dahulukan yang itu, didahulukan yang illa tu dulu. Baik, di sini siapa perasan timbul satu isu. Ada isu apa? Kalau kuat dhabit, dia akan perasan apa dia. Iaitu kita tak gunakan innama, kita gunakan an-nafyu wal istisna. Mana nafyu di sini? Tiba-tiba dia gunakan hal. Kita nak jawab apa? Maka Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid menyatakan hal di situ ialah harfus istifham inkari. Bila ingkar bimakna nafi. Jadi hal itulah an-nafyu dengan an-nafyu. Jadi hal tu, hal ingkari, istifham ingkari. Bila ingkar, ada elemen-elemen nafi. Aku tak mau. Aku tak nak lah. Bila tak nak je, adalah elemen an-nafyu. Dia pikut tu. Itu ditahqiqkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi hal illa bikan nasru yurtaja, ditakdirkan hal yurtajan nasru illa bika. Ini terbalik, ini syar. Kita tak boleh takdimkan illa bika tu. Kemudian kalau hal illa alaikal muawwalu, takdir dia hal muawwalu illa alaika, patutnya gitu. Tetapmu kemudian. Sebab dia mahsur bi illa, mahsur letak kemudian. Baik. Al-aslu
wa halil mu'awwalu illa 'alaika. Sepatutnya begitu, tiba-tiba faqaddamal khabar, maka dia mendahulukan khabar. Tak boleh. Habis selesai yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat. Yang keempat, bahagian daripada 5 yang wajib takhirkan khabar, iaitulah ayyakuna, bahawa adalah khabaran. Khabar itu limubtada'in, bagi mubtada', qad dakhalat alaihi lamul ibtida', yang sesungguhnya telah masuklah ke atasnya lamul ibtida', nahu la zaidun qa'im. Yang ni bait ke berapa? 131. Jangan tinggalkan matan, nanti kita sesat. Dalam matin kata apa? Ibnu Malik kata apa? Au kana musnadan lidhi lam ibtida'. Fahamkan baik-baik. Atau adalah ia, au kana, dhamir di dalam kana merujuk kepada khabar. Atau adalah khabar itu musnadan, diisnadkan, lidhi, bagi yang ada lam ibtida', lam ibtida'. Bukan khabar tu ada lam ibtida'. Bukan khabar yang ada lam ibtida'. Sebab itu kita kena dhabit ni. Kalau kita tak dhabit, kita akan sesat jalan. Apa yang ana maksudkan? Yang keempat ni, wajib takhirkan khabar, dia kata apa? Ayyakuna khabaran, bahawa adalah khabar itu khabar. Bukan lam ibtida' pada khabar mah. Bukan lam ibtida' pada khabar. Tapi khabar itu musnidan, dia diisnadkan limubtada'in, bagi mubtada' qad dakhalat alaihi lam ibtida'. Maknanya mubtada' tu yang ada lam ibtida'. Jadi khabar tu diisnadkan kepada dia. Kalau begitu, apa hukumnya? Wajiblah takhirkan khabar. Sebab kukuh sangat, dahlah mubtada', ada lam ibtida' lagi. Kerana lamul ibtida' sifat dia apa dia? Laha as-sadarah. Dia bersifat duduk di depan. Dia tak suka duduk kemudian. Ada orang suka jenis duduk depan. Dia main belakang, marahlah orang tua main Jumaat. Pakai jubah putih. Main Jumaat 1:30. Pukul 12 mari dah duduk depan. Dia laha as-sadarah. Dia tak suka duduk belakang. Jadi la zaidun qa'imun, tak ada masalah apa. Jangan silap faham ni. Ana baca berkali-kali baru nampak ni. Ayyakuna khabaran limubtada'in, artinya ayyakuna khabaran musnidan limubtada'in qad dakhalat alaihi lamul ibtida'. Berarti digunakan kalimah isnad. Atau kana musnidan. Jadi la zaidun qa'im, la zaidun khabar mubtada', ada lam ibtida', lam ibtida' laha as-sadarah, qa'im khabar. Wahwa al-musyaru ilaihi biqaulihi, dan itulah yang diisyaratkan dengan kata-katanya au kana musnadan lidhi lam ibtida fala yajuz, maka tidak haruslah taqdimul khabari, oleh mendahulukan khabar ala lam, di atas lam. Fala yaqul qa'imun la zaidun salah, lianna lam al-ibtida. Scroll lah, lupa. Kerana lamul ibtida', lianna lamal ibtida' laha sadrul kalam, sifatnya ialah berada di hadapan ungkapan, percakapan. Wa qad ja'a at-taqdimu, dan sesungguhnya telah datanglah didahulukan. Ada juga syudzuzan dalam syair, dia tak kiralah hang lari makna ke apa ke, paling kuat ta'qid lafzi, ta'qid maknawi, berbelit lafaz. Ka qaul syair, seperti kata syair, khali la anta wa man jarirun khaluhu yanalil ala wa yakrumil akhwal. Khali la anta wa man jarirun khaluhu yanalil ala wa yakrumil akhwal. Yang ni lam yu'raf al-qail, tidak diketahui siapa yang menyebut, tapi ada pembuktian tentang kaedah nahwu, iaitu khali itu khabar yang di muqaddam, diletakkan dahulu. Sedangkan dalam mubtada ada lamul ibtida'. Tiba-tiba khali, pak saudara aku di sebelah ibu.
la anta, awak. Wa man jarirun khaluhu, dan siapakah Jarir? Khalahu, akhaluhu, bapa saudara yang di sebelah ibunya, yanalil ala, yang mencapai ketinggian, wa yakrumil akhawal, dan memuliakan rakan-rakan. Ha, ini apa maksud dia? Wallahu alam. Tapi makna dia lagu tu. Fa anta, fa la anta, maka kalimah la anta itu mubtada'un muakhar wa khali khabarun muqaddam, sedangkan la anta ada lamul ibtida'. Itu syudzan, syad, ai mukhalifun bil qiyas, lil qiyas, menyalahi qiyas. Sedangkan qiyas mengatakan tidak boleh. Baik. Yang seterusnya insya-Allah yang terakhir dah ni. Al-khamisu, yang kelima. Dalam matan dia kata apa? Aw lazimis sadri kaman li munjida. Itu yang kelima. Ayyakuna al-mubtada'u lahu sadrul kalam, bahawa adalah mubtada' itu baginya ada sadrul kalam. Nampak macam nak sopa dah keempat dengan kelima. Nampak macam nak sopa, tapi tools alat dia tak sama. Hak nu alat dia lam ibtida', yang ni alat dia ialah asmaul istifham. Asma' istifham juga sifat dia lahu sadrul kalam. Contoh, man li munjidan. Man istifham, isim istifham. Bermula siapakah? Li, yang bagiku, munjidan. Munjidan hal. Siapakah yang bagiku? Munjidan, hal keadaan nak membantu, menolong ia akan aku. Maksudnya lebih kurang macam tu. Siapa nak tolong aku? Faman mubtada'un wali khabarun wa munjidan hal. Wala yajuzu taqdimul khabari ala man. Dan tidak haruslah mendahulukan khabar di atas man. Fala taqul, tiba-tiba kita kata li man munjidan. Tak boleh. Sebab sifat isim istifham laha as-sadarah, mesti duduk depan. Biasanya kita pergi kat mana-mana pun, kita akan soal dulu bahasa Melayu pun. Biasanya begitu. Katalah bahasa Melayu, Arab punya style begitu. Fala taqul li munjidan. Baik. Jadi habislah dua bahagian. Ingat ada tiga bahagian yang kita nyatakan kemarin ni. Satu bahagian harus nak takdim, nak takhirkan khabar. Martabat khabar ya. Bahagian yang kedua yang baru berlepas tadi, wajib takhirkan khabar. Yang ni bait 132 sampai 135 ni, yang ni pula terbalik. Wajib takdimkan khabar. No, dia duduk depan tu, langkah mubtada' tu. Ini wajib. Qala asy-sya'iru, qala al-musannifu, wa nahwu 'indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Kada idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Kada idza yastawjibu at-tasdira ka'aina man 'alimtuhu nasira. Mana ambil lagi. Wa khabaral mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Dekat mana yang sempatlah, ada lagi 7 minit ni. Wa nahwu 'indi, kalau nak letak tajuk tak cantiklah. Tajuk di situ nombor 3 bulat, wujubu taqdimil khabar. Wajib mendahulukan khabar. Taqdimil khabar 'ala al-mubtada' wujuban. Samalah. Wa nahwu 'indi dirhamun wali watar. Dan seumpama 'indi dirhamun, itu satu contoh. Contoh yang pertama. 'Indi dirhamun mewakili apa? Khabar yang berbentuk syibih jumlah, iaitu zaraf. Di sisiku ada 1 dirham. Wajib takdim khabar. Tak boleh sebut dirhamun 'indi. Ada syarat-syaratnya nanti. Wali watar, li watarun. Ini ialah wajib kita takdimkan khabar 'ala al-mubtada'. Sebab apa? Sebab dia ialah khabarnya ialah syibih jumlah, dan ianya mewakili jar wal majrur. Apa makna wali watar? Yang ni boleh kita kata musawwigh lah, al-musawwighat kan.
perkara-perkara yang nak kata musyawarah tak boleh. Musyawarah ni macam harus saja. Ni wajib ni. Kita pegang yang tadilah wujub taqdimil khabar. Li watar, apa makna? Li watarun. Watar ni bermakna bughyah, al-hajah, maknanya hajat, kemahuan. Li watarun. Bagiku ada satu kemahuan. Tak boleh kita sebut watarun li. Bermula satu kemahuan itu bagiku. Tak boleh. Li watarun. Multazamun fihi taqaddumul khabar. Dia pun beritahu. Multazamun bermakna wajib padanya taqaddumul khabar, mendahulukan khabar. Wajib taqdim al-khabar ala al-mubtada. Itu yang nombor satu. Kalau tak silap, wajib taqdim khabar ada 4. Yang tadi, wajib takhir khabar ada 5. Yang ini, wajib taqdim khabar ada 4. Yang nombor satu mana? Indi, tu yang baik yang pertama lah. Wa nahwu indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar. Kada idza ada alaihi mudmaru. Kada, demikian itulah ataupun beginilah. Dhamir rujuk kepada mana? Wajib taqdim al-khabar. Kada tu maknanya macam itulah wajib taqdimkan khabar ala al-mubtada idza. Bila idza aja itu tulis nombor 2. Bila apa? Kada idza ada alaihi mudmaru. Apabila kembalilah ke atasnya itu dhamir. Apabila kembalilah ke atasnya itu ialah ad-dhamir. Tapi dalam bait yang ke-133 ini yang mewakili sebab yang mewajibkan taqdim al-khabar ala mubtada ada sedikit perlu dibuat pencerahan. Karena macam biasalah zahir kalam musannif ni kadang-kadang dia maklumlah dia dalam matan, dalam syair dia sangat terikat dan sangat limited dia punya pergerakan. Dia tak macam dalam kalam nasar. Kalam nasar ni bebas. Tapi dia kena hantam juga. Sama-sama dia tok guru. Kita jangan hantam. Kita hanya membaca perbahasan mereka. Maksudnya apa? Kalau ikut yang kedua ni, wajib kita takdimkan khabar di atas mubtada bila mubtada itu ada dhamir yang nak kembali kepada khabar. Jadi nak tak nak khabar kena duduk dulu. Dia ambil tempat. Dia khabar kena duduk dulu. Tapi isu itulah yang dibahaskan oleh Ibnu Aqil. Adakah dhamir itu kembali kepada ya'udu syai'in fil khabar, kembali kepada khabar, ataupun ala itu istilah dia ala syai'in itu bukanlah the seriously ataupun pure kembali kepada mubtada, tapi dia kembali ala syai'in minal mubtada, atas sesuatu daripada mubtada itu, ala al-khabar itu, dhamir tu. Baik, kalau kita nak kembalikan dhamir, idza ada, apabila kembalilah alaihi ke atasnya, nanti adalah perbahasan ni yang terang dulu siap-siap. Kan? Alaihi itu ke atasnya bukan ke atas khabar. Bukan ke atas khabar. Tapi kembali kepada benda yang ala mulabisihi, benda yang memula basahnya, ataupun dalam bahasa yang lain ala mukhalitihi, atas mukhalit kepada khabar. Bukan dia pure kembali kepada khabar. Dia kembali kepada mulabis kepada khabar. Pening sikit nak faham, tapi kena habaq dulu. Nanti adalah dalam syarat. Mungkin besok kot kita akan bahaskan isu ini. Dia begini, contoh awal. Berapa parah? Sikit lagi, seminit 2 lagi. Kita kata fiddari sahibuha. Kan? Fiddari sahibuha ni, fiddari ialah khabar, sahibuha, bayangkan dulu. Sahibuha mubtada muakhar.
fid dari khabar muqaddam. So khabar tu wajib duduk di depan sebab pada kalimah mubtada itu ada dhamir yang nak kembali ala syai'in fil khabar. Istilah dia. Ataupun ala mulabisil khabar. Dua. Ataupun ala mukhalitil khabar. Bukan kepada khabar sendiri dia tu. Sebab apa? Kalau contoh fiddari sahibuha, ha tu kembali kepada fiddar kah? Kepada khabar fiddar tidak. Mulabis kepada fiddar, mukhalid kepada fiddar ialah muta'allaq dia. Iaitulah kan kita belajar dharaf, jar, majrur dan muta'allaq. Mustaqirrun fiddar. Balik kepada mukhalid dia tu. Nampak tak haluinya? Nampak tak ni dakiknya, tadqiqnya? Ha, dia tak balik kepada fizikal kalimah khabar, bukan kepada fiddar. Yang dimaksudkan dalam matan kadza idza ada alaihi itu ala mulabisihi. Mulabis ni dalam bahasa yang lain dia kata ala mukhalitihi, yang bercampur gaul dengan khabar. Ingat tak kaedahnya? Oleh kerana khabar tu jar majrur syibih jumlah fi fiddar, mukhalid dia mesti ada tempat takluk dia. Tempat takluk itulah mustaqirrun, takkan nak kembali kepada dar tu. Tuan apa? Mustaqirrun, yang tetaplah oleh ia, sebab itu mukhalid ataupun mulabis. Yang mahdhuf tu muta'allaq dia, yang mahdhuf. Allahu akbar, hebat ulama-ulama dulu kan. Kadza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Subhanallah. Baik tuan-tuan dan puan, kita sudah sampai, kita tak boleh nak lajak lagi dah, masa pun dah sampai. InsyaAllah ya, ana akan huraikan lagi, kita akan bahaskan lagi dengan lebih detail, lebih mendalam tentang syair ini, bermula daripada wa nahwa indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar sampai bait ke 135 itu ada kaitannya. Itulah wa khabarul mahsuru qaddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.